Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi kelas Anjal pada kali ini kita akan sama-sama belajar tajuk ulum hadis, iaitu gelaran ahli hadis. Apa yang kamu sepatutnya dapat selepas mempelajari pelajaran ini? Murid dapat menjelaskan gelaran ulama hadis. Kemudian yang kedua, membezakan pengertian antara 4 istilah gelaran ahli hadis ini. Dan juga yang ketiga, menyenaraikan ataupun menyebut beberapa tokoh-tokoh hadis mengikut kategori. Oke, jadi mudah-mudahan kamu punya objektif ini mudah-mudahan tercapai. Oke, jadi istilah-istilah seperti al-muhaddis, al-hafiz, al-hujjah dan al-hakim ini ialah gelaran yang dianugerahkan ataupun diberikan kepada perawi-perawi hadis. Oke, gelaran-gelaran ini apa tujuan dianugerahkan kepada mereka adalah sebagai tanda penghargaan terhadap usaha-usaha mereka, dan juga kegigihan mereka dalam bidang hadis. Oke, jadi apa antara usaha dan juga pengorbanan yang telah mereka lakukan itu adalah yang pertama, mereka menghafaz hadis. Mereka berjalan jauh dari usia muda lagi untuk mempelajari hadis, mengumpul hadis dan membukukan hadis dan seterusnya meriwayatkan hadis. Jadi itu adalah antara usaha-usaha mereka yang sangat memberi manfaat kepada kita semua, terutamanya umat Islam. Dan itulah kenapa kita sepatutnya memberikan ujian ataupun gelaran-gelaran tertentu supaya apa? Supaya usaha-usaha yang mereka lakukan ini akan terus dikenang oleh umat Islam sepanjang zaman. Baik, seterusnya siapa yang digelar al-muhaddis? Al-muhaddis ini ialah gelaran yang diberikan kepada ulama yang menguasai hadis. Menguasai hadis ataupun pakar dalam bidang hadis, sama ada dari segi riwayahnya ataupun diroyahnya. Apa maksud riwayah dan diroyah? Rujuk balik dalam tajuk tingkatan 4. Kita tengok riwayah ini ialah, riwayah dan diroyah ini adalah dua cabang ilmu hadis. Riwayah ini ialah ilmu tentang perkara-perkara yang disandarkan kepada Rasulullah. Contohnya dari segi perbuatannya, laku real sifat, tingkah laku Rasulullah. Manakala ilmu hadis diroyah pula ialah ilmu yang mengkaji sanad dan matan sesebuah hadis itu, dan hasil daripada kajian ulama tentang sanad dan matan hadis itu dapat menentukan sama ada hadis itu sahih, dhaif, diterima atau ditolak. Jadi apa contoh-contoh penguasaan al-muhaddis dalam bidang hadis ini? Contohnya mampu membezakan hadis dhaif dan hadis sahih. Bila dia menguasai pakar dalam hadis ini, dia dapat membezakan. Bila dia baca hadis, dia tahu hadis itu bertaraf sahih ke, hasan ke, dhaif ke dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Contoh-contohnya, muhaddis juga mengetahui sifat orang yang meriwayatkan hadis. Apa semua sifat-sifat perawi hadis itu yang perlu ada pada hadis sahih? Yang menepati hadis sahih ada 5 kan? Coba cari. Yang pertama apa? Adil, kemudian kuat ingatan dobit, hendaklah bersambung sanad, tidak ada syaz, tidak ada illah. Kemudian al-muhaddis juga menguasai dan pakar dalam periwayatan hadis yang mukhtalif. Maksudnya mukhtalif ini apa? Percanggahanlah dalam periwayatan hadis. Ataupun maksudnya perkara-perkara yang tidak disepakati di dalam periwayatan hadis. Dan seterusnya al-muhaddis juga pakar berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis lah. Jadi secara ringkasnya, al-muhaddis ini ialah ulama yang menguasai hadis dari segi riwayah dan diroyah dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ulum hadis. Jadi di sini tokoh-tokoh yang mendapat gelaran al-muhaddis ini seperti Muhammad bin Abi Jamrah, Ahmad bin Qutaibah ad-Dainuri dan sebagainya. Seterusnya gelaran ahli hadis yang kedua yaitu al-hafiz. Al-hafiz ini ialah gelaran yang dianugerahkan dan diberikan kepada ulama-ulama hadis yang memiliki sifat-sifat muhaddis tadi. Kemudian bukan setakat memiliki ciri-ciri al-muhaddis, tetapi juga dapat menghafaz dan juga menguasai tidak kurang daripada 100.000 hadis. Maksudnya tidak kurang ini maksudnya apa? Tidak kurang dari 100.000 lah, 100.000 dan ke atas dia hafaz dan menguasai itu hadis. Tidak kira dari segi sanad maupun matan hadis tersebut. Apa itu sanad dan matan? Sanad itu ialah rangkaian perawi hadis. Matan itu ialah lafaz hadis. Maksudnya dia betul-betul hafal
Dia betul-betul pakar dan menguasai hadis tersebut tanpa ada sebarang kecacatan. Ini adalah antara tokoh-tokoh yang mendapat gelaran apa tadi? Al-Hafiz. Seperti siapa? Yang kamu kenal di sini siapa? Ibnu Majah kan? Muhammad bin Hibban, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, Abdullah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Seterusnya gelaran ahli hadis yang ketiga yaitu Al-Hujjah. Al-Hujjah ini siapa? Gelaran kepada ulama yang memiliki sifat Al-Hafiz. Al-Hafiz tadi dia hafaz hadis 100.000 ke atas kan? Dan kalau Al-Hujjah pula dia hafaz, ulama hadis yang menghafaz dan menguasai tidak kurang. Maksudnya 300.000 ke atas lah dia hafaz dan menguasai hadis itu beserta matannya. Memang hebatlah 300.000. Dan tokoh-tokoh yang mendapat gelaran Al-Hujjah ini antaranya ialah Malik bin Ismail Al-Hindi, kan? Al-Hajjaj bin Minhal, Ahmad bin Salamah Al-Birraz, dan sebagainya. Seterusnya gelaran ahli hadis yang keempat ialah Al-Hakim. Siapakah ulama hadis yang digelar Al-Hakim ini? Apa kriterianya? Ulama yang dapat menguasai melebihi 700.000 hadis, yaitu dari segi riwayah dan diroyah hadis tersebut. Jadi tokoh-tokoh yang mendapat gelaran ini ialah tidak lain dan tidak bukan Malik bin Anas, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, dan juga Muslim bin Al-Hajjaj. Apakah usaha dan juga pengorbanan para ulama hadis ini dalam memartabatkan hadis? Yang pertama ialah mereka berusaha dengan gigih dan juga sanggup berkorban harta benda dan juga nyawa dan jiwa raga mereka untuk apa? Untuk mencari, untuk mempelajari, dan seterusnya menghafaz hadis. Kemudian yang kedua juga mereka sanggup mengembara walaupun pada usia yang muda untuk apa? Untuk mencari dan juga menghafaz hadis. Dan yang ketiga, mereka rajin menyusun dan juga mengumpul hadis sehingga muncullah pelbagai jenis kitab hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Jadi mudah-mudahan hasil daripada pembelajaran pada hari ini kamu dapatlah sedikit kesadaran dan semangat untuk berusaha dengan lebih gigih sebagaimana para ulama hadis dalam mengembangkan bidang hadis ini sehingga kita boleh nampak pesannya sehingga hari ini. Sekian, jangan lupa siapkan latihan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.